Ini berita yang ditunggu-tunggu rakyat Malaysia. Mai sini, dekat-dekat, yang jauh mari dekat, yang dekat mari rapat. Aku nak beritahu kamu semua apa jawapan Rosmah apabila di Amerika Syarikat didedahkan bahawa sebuah kalung berlian bernilai RM97.2 juta yang berwarna merah jambu. Wah, hebat juga warnanya. Kini ini jawapan Rosmah Mansor. Dipetik daripada Esro Awani laporan ini, isteri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Rosmah Mansor menegaskan beliau tidak pernah menerima kalung bertatahkan berlian merah jambu atau meminta barangan kemas tersebut. Peguamnya Datuk Gegetan Ram Vincent berkata, Rosmah tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenai invoice barangan kemas yang tunjukkan dalam perbicaraan kes membabikan pegawai bank Roger Ng di Amerika Syarikat. Tambahnya, tindakan mengemukakan invoice pada perbicaraan tersebut tidak boleh dianggap sebagai bukti bahawa Rosmah terlibat dalam pembelian kalung bernilai merah jambu itu. Tindakan mensensasikan isu ini adalah satu lagi tindakan politik tidak bermaruah untuk memfitnah anak guam kami dan suaminya. Memetik Margaret Thatcher, jika mereka serang secara pribadi, ia bermaksud mereka tidak punya satu pun hujah politik yang tinggal, katanya dalam satu kenyataan pada Jumaat. Pada Khamis, juri dalam perbicaraan kes bekas Ketua Pelaburan Perbankan Goldman Sachs di Malaysia, Roger Ng, akhirnya melihat bukti kukuh tentang barangan kemas yang dibeli dengan wang dicuri dari 1MDB. Ia didedahkan di Mahkamah Persekutuan Brooklyn di New York, Amerika Syarikat pada Rabu yang turut mengaitkan penglibatan Rosmah yang merupakan isteri kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang membeli kalung berlian merah jambu bernilai AS 23 juta atau bersamaan RM97.2 juta dihasilkan Lorraine. Mengulas lanjut, Getan berkata Rosmah dan Najib hanya mengetahui bahawa putera Arab Saudi bernama Sheikh Mansur Zaid ingin menghadiahkan kalung tersebut kepada bekas wanita pertama Malaysia itu. Apalagi sekiranya ini adalah dakwaan dan satu fitnah kepada Rosmah dan Najib, kita nasihatkan Najib dan Rosmah cepat-cepat saman fitnah kepada laporan pembelian barangan kemas berwarna merah jambu itu dengan segera supaya dapat membersihkan nama mereka. Sekian dulu kali ini. Sila tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Mai sini. Ada gosip nak aku beritahu kepada kamu semua. Dengar-dengarnya ada beberapa orang ahli parlimen, kabinet, menteri dan timbalan menteri yang diarahkan supaya letak jawatan. Siapa orangnya? Ikuti terus ulasan ini. Mai sini, aku nak cerita dengan kamu semua dulu. Beberapa hari yang lepas, satu usul kerajaan yaitu usul SOSMA telah ditolak dan telah menang dengan undi 86 berbalas 85. Undian itu memberikan kemenangan kali pertama kepada pembangkang untuk usul kerajaan. Ini bukan usul pembangkang, tapi ini usul kerajaan ditolak oleh pembangkang. Tapi yang menariknya, 50 orang ahli parlimen tak hadir semasa undian itu. Dan yang paling hangat lagi, 4 orang paling hot FM yang tak hadir di sana adalah Zahid Hamidi, Najib Tun Razak, Ahmad Maslan dan juga Muhyiddin Yassin. Dan apa yang berlaku hari ini, menurut seorang ahli parlimen paling otai di UMNO, yaitu Kuli Tengku Razali Hamzah, arahkan semua menteri dan timbalan menteri yang tak hadir mengundi usul kerajaan itu, cepat-cepatlah letak jawatan menurut Kuli kerana anda sudah melepaskan tanggung jawab anda yang paling besar, yaitu mengundi usul kerajaan. Dan usul ini bukan usul kecil-kecil, ini usul besar, ini usul penting.
Ini bukan usul sekadar usul biasa, ini bukan usul tentang jual kari pap, ini bukan tentang usul tentang jual mie goreng ke apakah, ini soal keselamatan negara. Tapi menurut beberapa orang penganalisis politik, pemerhati politik, mereka seperti tidak mengambil berat tentang peranan SOSMA ini. Jadi selepas ini kalau SOSMA ini luput pada bulan Juli nanti, bermakna Malaysia sudah tidak ada undang-undang untuk lagi seperti ISA. Nah, jadi ini satu berita yang agak mengecewakan kita. Menurut Kuli, sepatutnya menteri-menteri ini, timbalan-timbalan menteri ini yang masuk dalam kabinet Ismail Sabri Yaakob patut dipecat karena tidak melakukan tanggung jawab mereka yang sepatutnya. Mereka tidak mengundi, dan menurut Hamzah Zainuddin dalam pendedahannya petang tadi, ada beberapa orang yang waktu pembentangan, waktu perdebatan, waktu pembentangan soal isu Samsosma ini mereka ada dalam dewan, tapi menjelang pengundian tiba-tiba mereka keluar dewan dan tidak muncul-muncul lagi dan hilang entah kemana, menjadi hantu apakah. Itu yang dicakap oleh Hamzah, dan menurut Hamzah mungkin mereka tak suka dengan dia sehingga mereka tak nak mengundi. Akhirnya kerajaan kalah. Jadi saya memang setuju juga dengan Kuli. Kalau menteri, timbalan menteri yang sepatutnya tanggung jawab mereka menentukan dasar keselamatan negara, undang-undang negara ini, patut mengundi, patut menentukan nasib rakyat ini. Kalau mereka secara sukarela letak jawatan, itu yang terbaik. Menurut Kuli, mereka patut bertanggung jawab, cepat-cepat letak jawatan. Karena mereka sudah melupakan tanggung jawab dan mereka gagal menjalankan tugas mereka sebagai ahli parlimen yang mengundi. Dan kenapa tidak hadir kita pun tak tahu. Ada beberapa orang yang sudah memberikan penafian kenapa mereka tidak hadir. Salah satu orangnya yang paling top adalah Kuli. Kuli katakan, Kuli pula, Ahmad Maslan. Ahmad Maslan mengatakan beliau tidak hadir karena, Anda tahu apa masalah dia? Dia tak tahu ada pengundian. Biasalah, itulah Ahmad Maslan kan. Dia memang ada jawaban yang paling luar biasa. Nasib baik dia tak bagi pantun. Kalau dia bagi pantun lagi hebat kan. Jadi Ahmad Maslan katakan dia tak tahu ada pengundian itu sebab dia tak buang undi. Najib pula katakan dia tak dapat mengundi karena dia ada di parlimen. Tapi ada satu cebisan tweet yang mengatakan bahwa beliau aku lupa sudahlah apa yang dia cakap tuh, dan macam terkantoi pula. So itu isu hangat petang ini. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen kamu. Adakah Anda bersetuju dengan Kuli yang mengatakan perlu menteri dan kabinet tidak bertanggung jawab ini yang menyebabkan usul kerajaan kali pertama kalah di Dewan Rakyat. Ini rekod Malaysia tahu. Gagal dimenangkan. Kuli kata perlu letak jawatan. Ikuti terus berita penuh selepas ini. Tapi sebelum itu tinggalkan komen Anda. Kalau kamu setuju, mereka perlu letak jawatan. Tekan butang like, komen, dan share video ini. Kita jumpa lagi. Bongkar jangan tak bongkar, ulas jangan tak ulas, ulas jangan malu-malu, bongkar sampai terlonde. Kita jumpa lagi. Bye-bye.